Mengenai Sri Pengungsi, bersabit dengan Bakun, saya ingin tanya, dan saya bertanya perkara itu dah lama dan tidak ada jawapan. Berapakah sebenarnya the landing cost of electricity yang akan dibawa daripada Bakun menggunakan undersea cable? Kerana perkara ini cukup penting, dan semacam kita put the cart before the horse. Kita tidak membuat satu kajian dan satu number crunching, thinking through, tetapi melontarkan idea-idea seperti ini as if duit kita tumbuh di pokok yang kita boleh guna billions of dollars and then flip-flop dalam policy-policy seperti ini. Saya ingin tahu, basic question, telahkah kementerian membuat taksiran apakah the landing cost of electricity daripada Bakun ke Semenanjung ini? Terima kasih. Yang dianggarkan. Ya. Ini yang berhormat dari sebelah sana selalu nak lontar saja, ya, perkara-perkara yang liar ini, ya. Saya tak sebut bahawa landing landing cost yang you sebut itu kita tak kira. Memang we crunch the numbers. Don't tell me we do things like this without crunching numbers. Ya, itulah yang saya sebut lontar perkara-perkara yang liar itu. Sebutkan kita tidak ada crunching numbers. Ya. Ya. Apa number yang telah proper question, don't lontar macam ni. Ya. You nak tahu, ask a proper question. Ya. Apa tu? Ya, kalau lontar-melontar pun tak apa, tapi across jangan saja lontar sebelah sini. Sila teruskan, Menteri. Ya, ya. Okay, just for your information, ya. Our estimated cost of landing Bakun Power is about 32 cents. 32 cents. Dan ini hanya unjuran, ya, satu you say crunching the numbers, but we do not know what is the likelihood of the tender yang kita akan panggil tentang ini, kabel-kabel ini yang cost tu. Boleh Menteri berdetail sikit lagi? Berapa jumlah, ballpark number pun tak apa, berapa jumlah cost building di undersea cable tu, dan apakah the loss of storage dan apakah risiko dalam perkara ini? Itu sebagai satu tajuk baru lah yang berhormat. You boleh submit a question to me, I will answer. Ahli yang berhormat dari Padang Terap sebutkan objektif kementerian untuk menyediakan bekalan elektrik mampu bayar. Memang yang berhormat, kita cuba ya, sampai kita boleh membekalkan elektrik yang rakyat boleh mampu bayar. Itu memang kita punya objektif. Dan sebab itu yang berhormat, kita cubalah dari cara-cara yang tertentu untuk supaya kita harga elektrik itu boleh dikawal dengan satu harga yang mampu dibayar, ya. Dan untuk masa depan kita pun harap, ya, ada cara-cara penstrukturan industri elektrik sampai kita boleh katakan dia lebih kompetitif, dia harga yang lebih patutan. Ya, itu memang kita punya objektif, dan kita ada rancangan-rancangan untuk ke arah itu. Yang berhormat Menteri. Dan yang berhormat Padang Terap, saya pun nak sebut, kita pada hari ini kita membantu rakyat yang tidak mampu. Sekiranya kenaikan taraf dilaksanakan, pihak kerajaan masih meneruskan pelaksanaan lifeline ban, iaitu di bawah satu garis mereka tidak dikena sebarang kenaikan harga yang akan dilaksanakan jika adalah, ya. Dan itulah cara-cara yang kita cuba tolong pihak yang katakan tidak mampu, ya, untuk membayar
elektrik. Dan Laluan Menteri. Ya. Terima kasih Kursi. Terima kasih Menteri. Saya menimbulkan tentang persoalan monopoli yang berlaku dalam industri tenaga dalam negara kita. Dan salah satu cara yang boleh kita selesaikan dengan menurunkan tarif elektrik ini ialah dengan membenarkan dalam industri tenaga ini beberapa players masuk dan menyebabkan industri ini lebih kompetitif. Tadi Yang Berhormat Menteri menyebut tentang ada perancangan pihak kementerian. Apakah perancangan itu, kalau boleh saya ataupun kami nak tahu? Terima kasih. Terima kasihlah. Rancangan itu sekarang masih dalam peringkat perbincangan dan jurupending pun sudah hantar laporan kepada kita, dan kita akan cari jalan yang sesuai untuk umumkan atau masa yang untuk mengumumkan perkara ini. Tetapi kita kena berbincangnya dengan teliti dan berkaitan dengan semua pihak stakeholders, ya, yang kita akan bincang. Lepas itu baru kita boleh umumkan. Dan pokoknya ialah kita nak satu industri yang lebih kompetitif, dan dia punya harga adalah ikut apa yang disebut sebagai harga pasaran, ya. Itu sebagai jangka masa yang panjang, supaya industri ini adalah industri yang daya maju lah, bukan untuk sentiasa mengikuti perlu ada subsidi daripada harga gas dan harga minyak, bahan api dan sebagainya. Walau bagaimanapun saya ingin sebut juga, walaupun kita meneruskan kepada arah itu, kita pada masa ini yang disebutkan oleh Yang Berhormat juga, Lipis dan Padang Terap dan satu dua Yang Berhormat lagi, mengenai tenaga yang boleh diperbaharui. Saya setuju sangat, ya, apabila Yang Berhormat sebut bahawa kita ada resource, kita ada biomass, kita ada solar, ya. Barangkali kita ada satu bukan banyak tempat, tapi ada juga angin, ya, tempat di mana ada angin, ya. Perkara-perkara ini kita kena ada rancangan untuk mentekankan bahan api ini sebagai satu bahan api untuk menjana elektrik di masa akan datang. Dan tidak berapa lama lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempengerusikan Majlis Teknologi Hijau, dan pada masa itu kita harap boleh putuskan perkara-perkara seperti ini, dan ia akan dijelaskan kepada pihak awam, supaya kita boleh sama-sama lah mengadakan satu tanggungjawab terhadap bahan api yang boleh diperbaharui itu, ya. Dan itu sekaligus akan menolong, ya, kita tidak mencemarkan alam sekitar dan sebagainya. Itu